Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya, ini fakta yang gagal diterangkan oleh Muhyiddin ketika beliau berkata, beliau tidak bersalah, beliau tidak berniat menghina Istana Pahang ataupun Agong dengan ucapan kempennya di Nenggiri dan menyatakan itu semua hanya menyampaikan fakta. Tapi rupa-rupanya ini fakta yang mungkin gagal dinyatakan oleh Muhyiddin ketika ini. Dan walaupun mungkin perlu tahu, sila share video ini supaya walaupun tahu 5 hari sebelum penubuhan kerajaan perpaduan, ini sebenarnya kronologi yang berlaku. Adakah anda akan ketahui selepas ini bahawa Muhyiddin sebenarnya tidak pernah beritahu fakta yang lebih tepat dan lebih lengkap? Sila dengar baik-baik, mana tahu ini kali pertama anda tahu, rupa-rupanya ini kronologi yang sebenar. Pendedahan eksklusif Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mendedahkan pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan apa yang berlaku selepas PRU15 dan sebelum kerajaan perpaduan ditubuhkan. Wow! Rupa-rupanya Datuk Ashraf Wajdi Dusuki telah mendedahkan pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rekod kronologi ini penting sebagai sebahagian daripada sejarah dari sumber BN UMNO. Pada hari pertama, keadaan selepas BN kalah. Selepas BN kalah, PRU15 19 November tahun 2022 yang pertama datang ke pejabat UMNO pada 3.30 pagi ialah Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berjumpa Dr. Ashraf Wajdi dan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saifuddin bawa amanah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau diminta untuk hadir kerana Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan Barisan Nasional ada 30 kerusi. Kalau 30 setuju bersama PH, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh angkat sumpah pada malam itu sebagai Perdana Menteri. Dr. Ashraf tanya, "You, Saifuddin datang ni betul ke? Rafizi macam mana? Anthony Lok macam mana? Bukan mereka kuat hentam BN?" katanya. Kata YB Saifuddin, "Rafizi lah antara orang yang pujuk saya. Datang sebab you, Saifuddin sahaja yang boleh bercakap, pujuk YB Zahid sebab you bekas Setiausaha Pemuda waktu YB Zahid, Ketua Pemuda UMNO dahulu," katanya. Namun, Datuk Seri Zahid tidak buat keputusan waktu itu. Beliau kata, nanti dululah. Biar kita wujudkan jawatan kuasa perundingan. Kalau ada perancangan, cikgu dan anak murid tentulah malam itu juga boleh setuju. Dr. Sri Zahid, Datuk Sri Zahid, tidak buat keputusan malam itu. Walhal, beliau boleh buat kerana semua ahli Parlimen BN telah tandatangani perjanjian sebelum menerima watika sebagai calon. Perjanjian itu memberi mandat sepenuhnya kepada pengerusi BN untuk berunding dengan sesiapa sahaja bagi maksud menumbuhkan kerajaan. Siapa yang ingkar, ahli Parlimen BN boleh hilang kerusi kerana antara isi perjanjian ialah secara rasminya saya akan melepaskan keahlian saya daripada menjadi ahli parti tersebut, maka akta lompat parti akan berfungsi. Kedua, ahli Parlimen kena bayar bon RM 100 juta ringgit. Perjanjian ini ditandatangani depan pesuruhjaya sumpah disaksikan oleh 3 orang peguam. Ada video dan kamera yang rakam dengan jelas, katanya. Malam itu, Saifuddin balik dulu dan Datuk Seri Zahid mengadakan mesyuarat terus MTBN dan Biro Politik UMNO. Kita setuju, adakan jawatan kuasa perundingan dan letakkan 10 syarat pemula perundingan. Hari kedua, Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan berunding dan pengkhianatan Perikatan Nasional. Keesokan harinya datang rombongan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, Saifuddin ke pejabat UMNO. Bukannya UMNO pergi terhege-hege, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong jumpa PH, katanya.
PH datang dan berjumpa jawatan kuasa perundingan BN, yang ada juga waktu itu ialah wakil MCA dan wakil MIC. Ada Wi Kasyong, Saravanan, Tokmat, Dr. Zamri, Ismail Sabri, semua ada. PH datang untuk jemput UMNO bersama dalam kerajaan. Zahid berikan 10 syarat yang telah ditetapkan. Datuk Seri tidak terus buat keputusan waktu itu. Selepas habis perjumpaan tersebut, Zahid minta Dr. Zamri berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya berlaku adil untuk tunjuk pula syarat-syarat BN kepada Perikatan Nasional PN. Malangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak layan dan dia kata, nanti dulu, ini menyebabkan kita pelik. PH datang jumpa BN tak sabar-sabar, tapi Muhyiddin kata, nanti dulu. Kalau kita nak buat keputusan, kalau Zahid nak jadikan ini sebagai alasan, kita sokonglah Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan 82, BN 30, jumlah 112. Allah punya kuasa cukup-cukup, kata beliau. Tapi kerana keputusan jawatan kuasa untuk beri peluang kepada PN terlebih dahulu, sambil apabila Ismail Sabri pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan balik dari Istana Negara memaklumkan kepada jawatan kuasa BN yang sedang bermesyuarat, Tuanku memaklumkan ada 10 orang ahli parlimen BN yang sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Barulah kita tahu sebab kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak respon terus. Maknanya ada pengkhianatan, katanya. Dulu, dia Perikatan Nasional hianati kita waktu bersama dengan BN. Kali ini pun dia Perikatan Nasional nak hianati lagi. Jawatan kuasa Majlis Tertinggi buat keputusan. Datuk Seri Ismail Sabri diarah oleh Presiden ambil balik tanda tangan 10 orang itu untuk sign SD, tarik balik SD kepada Muhyiddin. Akhirnya, semua tarik balik kecuali 3 orang. SD sokongan Muhyiddin tidak sah. Keesokan harinya, ini kebijaksanaan Datuk Seri Zahid. Arahkan saya, Dr. Ashraf Wajdi dan seorang lagi pegawai, 2 orang saja yang tahu, untuk hantar 30 dokumen ke Istana Negara yang ada Appendix A hingga C. Watika yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu hanyalah taktikal sahaja, sebab bila tak cukup 10 tarik SD, maka nak dipastikan istana dapat 2 set. Apabila tuanku panggil Muhyiddin pada hari kelima, dia masih berkeras dan beritahu, kami sudah cukup jumlah 114. Tuanku kata tak boleh terima kerana dari 114, ada ahli parlimen BN yang juga sokong Anwar Ibrahim dan ada juga 4 orang dari Parti Sarawak yang tanda tangani SD sokong Anwar juga dan ada juga yang sign 3 kali. PN hanya tinggal 73 dan tak cukup, katanya. Tuanku usahakan penubuhan kerajaan perpaduan. Titah tuanku cukup-cukup berbalah. Negara akan hancur jika misalnya tak berubah, tak boleh tubuh kerajaan. Maka tuanku dengan penuh tawaduk meminta supaya Tan Sri Muhyiddin setuju atau tidak untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Muhyiddin berkeras dan keluar buat sidang media. Tuanku minta tubuh kerajaan perpaduan. Kami, Perikatan Nasional dah buat keputusan, kita tidak setuju, kata Muhyiddin. Lepas Muhyiddin keluar, Anwar masuk berjumpa tuanku. Cerita dalaman, tuanku minta Muhyiddin stay dan panggil dua-dua bersekali. Muhyiddin berkeras dan keluar terus dan buat sidang media di kediamannya di Damansara Head. Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk dengan rasa confident. Dia dah cukup 30 dari BN dan cukup 112 untuk tubuh kerajaan. Tuanku atas kebijaksanaan titahkan. 30 ini pun tak valid sebab ada dari 30 yang sign sokong Muhyiddin. Ini tactical move Barisan Nasional. Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh angkat sumpah. Tuanku merayu supaya ditubuh kerajaan perpaduan. Anwar bersetuju, tapi
82 tidak cukup jumlah. Pukul 5 petang, 22 November tahun 2022, keluar satu kenyataan dari Istana Negara minta supaya BN datang menghadap. Sebab itu esoknya Datuk Seri Zahid Hamidi datang menghadap Tuanku bersama. Banyak ceramah PN berbohong mendakwa. Datuk Seri Zahid berbohong dengan semua orang. Berjumpa Tuanku, kita tak tahu apa yang dibincangkan dengan Tuanku. Tapi dia sebut, Tuanku suruh tubuhkan kerajaan perpaduan. Zahid tidak pergi menghadap berseorangan, tapi ditemani oleh Tokmat dan Dr. Zamri untuk menjadi saksi. Bila menghadap, Tuanku titah satu perkara sahaja. Tubuhkan kerajaan perpaduan, titik noktahkan persengketaan lama. Zahid jawab dengan penuh beradab bahawa Patik boleh bersetuju, tapi Patik tidak boleh membuat keputusan seorang. Beri masa Patik berbincang dengan majlis tertinggi BN. Keputusan Zahid secara kolektif. Kalau orang tuduh ini perancangan Zahid, dia dah buat keputusan waktu itu juga. Tapi peluang dah 3 kali dah. Pertama, perjumpaan 4 pagi, hari pertama dah buat keputusan. Kedua, hari kedua, waktu rombongan PH datang pun boleh buat keputusan. Zahid boleh buat keputusan. Kali ketiga, Tuanku tanya setuju atau tidak tubuh kerajaan perpaduan. Tapi Zahid cakap boleh buat keputusan. Zahid boleh buat keputusan. Tetapi dia tetap mengambil keputusan kolektif. Zahid tidak terus buat keputusan. Kalau setuju, Anwar sepatutnya dah boleh angkat sumpah. Zahid keluar dari istana, arahkan Ashraf Wajdi dan pejabat serta semua 54 ahli majlis tertinggi malam itu diadakan mesyuarat bermula jam 8.30 malam hingga 1.30 pagi. Saya draft kenyataan media apabila semua bersetuju secara konsensus. Dari 52 orang dari awal bersetuju dan 2 sahaja tidak, tetapi akhirnya semua bersetuju dengan syarat. Syaratnya yang pertama, akur dengan titah yang di Pertuan Agong. Yang kedua, kena buat perjanjian. Yang ketiga, nak tubuh kerajaan perpaduan jangan sentuh soal Islam, hormat Islam agama persekutuan dan soal bangsa Melayu dan Bumi Putra. Jangan cabar seperti mana kamu cabar waktu 22 bulan waktu Tun M jadi Perdana Menteri dan bersatu dalam PH. Nombor 4, jangan sentuh soal raja-raja Melayu kerana ini perjuangan UMNO, kerana institusi raja-raja yang mempertahankan dan memelihara Islam dan Melayu Bumi Putra. Yang di Pertuan Agong angkat sumpah dengan kalimah walahi wabilahi watalahi untuk mempertahankan agama Islam dan bangsa Melayu. Kalau politik berubah, ada 2/3 untuk pindah perlembagaan pun tak boleh pindah perkara 153 selagi tidak dapat perkenan raja-raja Melayu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebenarnya yang berlaku, yang mana tidak pernah didedahkan sebelum ini. Rupa-rupanya seperti yang dinyatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki bahawa Muhyiddin mungkin berbohong. Muhyiddin dalam satu keratan di Harapan Daily ini menulis, Muhyiddin penderhaka, ucapan dan tindakan Muhyiddin kerap menyinggung Sultan, sehingga kerajaan hingga pernah menyebabkan ketegangan hubungan kerajaan dan istana. Timbul duka cita yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah, Muhyiddin meneruskan pelanjutan darurat tanpa perbincangan atau perkenan penuh daripada Agung ketika COVID-19 berlaku pada 29 Julai tahun 2021. Undang juga tegur Sultan Selangor. Tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa haram sekiranya mengundi calon PH ketika PRK Kulai mendapat teguran dari Sultan Selangor berlaku pada 12 September tahun 2023. Pada 1 Ogos 2023, melanggar titah Sultan Selangor dengan membuat ucapan berunsur 3R berkenan isu kalimah Allah walaupun Sultan Selangor telah bertitah
Larangan mempolitik, membangkit atau membahaskan isu tersebut. Yang keempat, pada 19 Ogos tahun 2024, cetus pula murka Tengku Mahkota Pahang, perleke dan pertikai tugas serta peranan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16. Apa pendapat anda dengan isu ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.